mempelajari dari ilmu ayat dan hari ya mengenai tentang yang haram ya. Bagaimana contoh ada 3 perkara yang sentiasa kita ingat, sama ada anjing, babi dengan haram. Yang dicontoh sebagai bagian daripada haram. Kita telah dengar pencerahan daripada Anda ya, sama ada haramnya itu anggur, apakah haramnya itu air atau apakah haram itu haram. Kita dapat dari jawabannya yang tadi bahwa haram itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah atau lalai sama atau mabuk ya. Di penjelasan daripada ayat itu kita tahu artinya haram pada haram. Jadi sekiranya itu dapat atau ayat itu masih lagi tergantung ya, di firman Allah, barang siapa yang diberikan hidayah ya siapa yang boleh menyesatkan, barang siapa yang disesatkan ya siapa yang boleh memberikan hidayah. Maka itu lalai atau lupa atau mabuk itu tergolong di dalam sesat. Dalam firman Allah itu barang siapa yang disesatkan tidak siapa yang boleh memberikan hidayah. Jadi itu apakah ada lagi seperti ayat ini masih tergantung akan kita haram ini jadi lupa ya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslim dirahmati Allah sekalian. Sekarang saya berada di Sabang bangsa Kuala Lumpur. Jadi menghantar pulang rombongan sahabat kita dari Brunei selama 10 hari, 8 hari bertemu sebagai sahabat, menimba macam-macam ilmu. Hari ini tibalah perpisahan. Di sini di belakang saya Tuan Guru Sapri daripada Riau. Beliau juga seorang ustaz dan selalu mengimamkan solat surau-surau di masjid di bahagian Riau sana. Sudah mungkin seminggu lebih, mungkin 10 hari berkunjung ke Kuala Lumpur semata-mata ingin menimba ilmu daripada sahabat-sahabat di sini. Jadi muslim-muslimat, inilah sahabat kita Tuan Haji Bakar ya, daripada Brunei ya, bersama isterinya Haji Asyah ya. Dan ini ananda beliau seorang ustaz dan seorang guru mengajar sekolah di Brunei sana. Ini seorang guru Fadil Ustaz Sapri. Ini bernama Jo daripada Sabah, seorang mu'alaf lah katakan ya. Dan lebih Islam daripada orang Islam. Dia pelajari Islam lebih daripada orang yang asalnya Islam. Ini Tuan Guru Muda Kusmahadi yang bakal mengganti ayahanda mungkin. Dan untuk amanat terakhir, sementara sekejap lagi kita berpisah 11:30, ada satu persoalan yang bagus untuk kita amati,
Boleh Anda ringkaskan lagi sekali secara ringkasnya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana yang pernah mendengar pencerahan daripada Edan mengenai artinya haram pada arak, ya. Di mana itu kita telah mendapat daripada beliau dan pencerahannya itu mengenai lalainya haram itu adalah pada ingat, tidak ingat kepada Allah. Itu tergolong dalam lalai, maka itulah haramnya. Tapi apabila kita telah meningkatkan untuk lari pada hukum, belajar daripada luar hukum, ya, kita telah mendengar firman Allah itu, barang siapa yang berikan hidayah, tidak siapa yang boleh menyesatkan. Barang siapa yang boleh menyesatkan, barang siapa yang disesatkan, tidak siapa yang boleh memberikan hidayah. Jadi maka itu lalai dengan tidak ingat itu tergolong di dalam firman Allah, artinya itu sesat. Jadi kita memberi penjelasan daripada ayat yang syar'i untuk memberi penjelasan mengenai tentang kesalahan. Baik. Muslimat yang dirahmati Allah yang menonton YouTube secara langsung di LIA ini. Semalam saya ada menyentuh bab di mana haramnya anjing. Begitu bukan? Di mana haramnya anjing, di mana haramnya arak. Kita ambil bab arak lah. Arak ini daripada anggur dicampur air dan diperam. Anggur dicampur air dan diperam, jadilah arak. Saya nak tanya kepada penonton yang budiman sekalian, apakah anggur itu haram? Ternyata anggur tidak haram, tidak boleh makan. Apakah air itu haram? Ternyata air juga tidak haram. Lalu air anggur dicampur air itu diperam. Apakah peram itu menjadinya arak itu haram? Sedang tempoyak pun kita peram, ikan masin pun kita peram. Jadi ternyata anggur tidak haram, air tidak haram, dan peram pun tidak haram. Jadi mana haramnya anjing? Ya, mana haramnya arak? Ya, mana haramnya? Lalu Islam memutuskan haramnya arak ini, biarpun satu tetes, tetap dia menjadi haram. Lalu kita rata-rata menyangka haramnya arak ini kerana mabuknya. Itu yang pernah kita dengar saban hari, haramnya arak ini kerana mabuk. Jikalau kita mengatakan haramnya arak itu pada mabuk, masakan satu titik pun boleh mabuk. Setengah orang minum 2 botol pun belum tentu mabuk, apalagi satu tetes. Tak mungkin satu tetes itu boleh memabukkan kita. Tetapi tetap dia pun satu titik dia ni. Yang kedua, haramnya arak itu dikatakan kerana mabuk. Naik mobil, naik kereta pun ada kalanya mabuk. Apakah mobil, apakah kereta itu haram? Naik kapal di lautan mabuk, apakah kapal itu haram? Mak kita pun, ibu kita pun mengandungkan kita, ibu kita mabuk, apakah ibu kita tu haram? Apakah kita ni juga anak haram? Jikalau haramnya arak itu di atas mabuk, saya kira tidak sesuai.
Kalaupun sesuai, mari kita lanjutkan lagi. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mabuk artinya lalai. Lalai artinya lupa. Lupa artinya tak ingat kepada Allah. Tak ingat kepada Allah, inilah yang dikatakan mabuk. Jadi muslimat, mabuk bukan kerana anggur, mabuk bukan kerana arak, dan mabuk bukan kerana peram. Mabuk kerana apa? Mabuk kerana lupanya, lalainya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia katakan haramnya arak itu di atas lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pandangan ilmu hakikat makrifat, arak itu hanya kiasan. Yang lebih haram itu mabuk orang yang tak minum arak. Yang terlebih haram, yang terlebih keji, yang terlebih jijik, yang terlebih najis itu haram kepada orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga barang siapa bersolat, fawailul lil musallin, neraka wir bagi orang yang mendirikan solat. Kerana apa? Kerana lalai dalam solat. Inilah dikatakan haramnya kiasan anjing itu kerana lupa kepada Allah. Kita haram mengguna tangan, haram kita mengguna kaki, haram mengguna mata, telinga, haram mengguna pakai baju, haram makan nasi pun haram. Jadi kalau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mabuk minum arak, sudah pasti orang minum arak akan tak ingat Allah kerana dia mabuk. Tetapi yang lebih parah iaitu mabuk kerana tidak minum arak. Orang mabuk kerana minum arak sudah sememangnya begitu. Apabila dia minum, dia lupa pada Allah. Tapi yang permasalahannya sekarang ini, kita tak minum arak tetapi lupa. Lupa dan lalai inilah yang dikatakan mabuk. Arak air, arak anggur, arak ram itu hanya hiasan. Jadi mana berhentinya arak? Berhentinya arak itu pada lupanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ananda Jo ada mengatakan tidak akan tidak ada siapa yang boleh mensesatkan dan tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah melainkan Allah lah. Menyesat pun Allah dan memberi hidayah pun Allah. Jadi dalam perkara mabuk, perkara lupa ini Ananda ini persisikan, itu hanya peringkat SD, peringkat rendah. Barang siapa yang lalai, barang siapa yang lupa, barang siapa yang mabuk, haram. Haram menggunakan jasad, haram menggunakan kaki. Tetapi kalau kita tinggikan lagi tingkatan ilmu makrifat kita, ini baru nak jawab soalan dia, pertanyaan tadi. Kalau Allah memberi, barang siapa yang memberikan hidayah, tak ada siapa yang boleh memberi menyesatkan. Dan barang siapa yang aku sesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi hidayah. Jadi di sini ternyata yang memberi hidayah dan sesat itu Allah. Yang memberi ingat dan lupa pun juga itu Allah. Jadi inilah pertanyaan, keliru dia. Kita kalau boleh, kita tak nak lupa kepada Allah. Tetapi ternyata siapa yang membagi lupa dan siapa yang bagi ingat? Ini baru nak jawab. Tadi baru bunga-bunganya. Ini baru nak pergi kepada pokok persoalan, pokok perbincangan kita. Siapa yang beri kita lupa? Kita tak nak lupa pada Allah. Kalau boleh kita nak ingat. Tetapi siapa yang beri kita lupa? Kalau aku memberi apa tadi, hidayah, tak ada siapa yang boleh memberi kesesatan. Kalau aku menyesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi hidayah. Bermakna di sini, sesatkah, hidayahkah, ingatkah, lupakah, itu daripada Allah.
Jadi timbul tanda tanya, bagaimana keadaan kita sekarang? Kita tak nak lupa, tapi ternyata banyak lupa daripada ingat. Jadi muslim-muslimat di dalam hati Allah. Tadi bunga-bunganya. Nak sampai ke tahap ini, kita kena cerita daripada asalnya. Kiasan anjing lah, kiasan arak lah. Jadi kiasan arak itu hanya nak menceritakan yang dikatakan mabuk arak itu lupa lalai kepada Allah. Jadi siapa yang bagi kita lupa? Muslim-muslimat di dalam hati Allah sekalian. Kita hendaklah ingat kepada Allah. Kerana apa? Kalau barang siapa beramal ibadah, amal ini perbuatan, seumpamanya solat. Kita berbuat solat, berdiri, rukuk, sujud, itu dikatakan amalan. Mana yang dikatakan ibadah? Amal ibadah. Perbuatan solat, berdiri, rukuk, sujud itu amalan. Tetapi kita naklah beramal ibadah. Macam mana yang dikatakan ibadah? Ibadah itu apabila kita ingat kepada Allah. Senyum jadi ibadah. Kalau senyum kita ingat kepada Allah. Masak nasi, isteri masak nasi kepada suami jadi ibadah. Kalau dia masak nasi itu ingat kepada Allah. Kita buka mata melihat alam jadi ibadah bila kita ingat kepada Allah. Jadi perkara ingat ini dikatakan ibadah. Perkara perbuatan itu dikatakan amalan. Jadi barang siapa yang ingat kepada Allah, ianya menjadi ibadah. Banyak ibadah ini. Buka mata jadi ibadah, bernafas jadi ibadah, dengar jadi ibadah, bergerak jadi ibadah, menitiknya peluh jadi ibadah, telan air liur jadi ibadah. Bila ingat kepada Allah. Jadi persoalannya, macam mana nak ingat kepada Allah sedang banyak lupa daripada ingat. Banyak lalai daripada ingat. Jadi sebetulnya siapa yang menyebabkan kita lupa? Siapa yang menyebabkan kita ingat? Kalau boleh kita nak ingat 24 jam. Tapi ternyata bila kita makan kita lupa Allah. Bila kita sedang mengobrol, bila kita sedang bermuzakarah, ini sudah tentu kita lupa Allah. Kita tak boleh ingat dua perkara dalam satu masa. Jadi ternyata kita selalu dalam keadaan sesat kerana lupa kepada Allah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Siapa yang mendatangkan ingatan untuk ingat kepada Allah? Kita sebagai makhluk manusia yang bersifat mati, yang bersifat baharu, yang bersifat binasa, tidak akan mungkin boleh ingat kepada Allah jikalau Allah tidak mendatangkan ingatan untuk ingat kepada dia. Sekali lagi saya menyatakan di sini, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita sealim mana pun kamu tidak boleh ingat kepada Allah jikalau Allah tidak mendatangkan ingatan untuk ingat kepada dia. Jadi apa yang kita ingat itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jikalau Allah yang mendatangkan untuk ingat kepada Allah, siapa ingat siapa? Jikalau Allah lah yang mendatangkan untuk ingat kepada dirinya, siapa ingat siapa? Kita tak mampu nak ingat Allah. Melainkan Allah lah yang mendatangkan ingatan itu kepada kita. Bila Allah yang mendatangkan ingatan untuk ingat kepada dia, siapa ingat siapa? Itu makanya anda dikasihi, barang siapa sudah sampai ke tahap makrifat yang putus, kalau kamu masih mengingatkan Allah, tandanya kamu orang yang lupa lalai. Sebenar-benar ingat itu setelah kamu tak ingat. Sebenar-benar mengenal itu setelah kamu tak kenal. Sebenar-benar tahu itu setelah kamu tak tahu. Jadi sebenar-benar ingat setelah kamu tak ingat. Tak ingat itulah sebetul-betulnya ingat. Jadi siapa yang beri tak ingat? Allah. Jadi ingatkah, tak ingatkah, tetap Allah. Selesai? Begitu. Tak perlu ingat kepada Allah. Nak ingat buat apa? Muslim-muslimat dan mati Allah. Ambil botol. Kenapa kita nak ingat pada Allah?
Sedangkan yang ingat tu dia sendiri yang mengingati dirinya. Ini apa ni? Botol. Ada tak botol kata dia botol? Ada tak botol dia kata dia botol? Sebab apa botol tak mengata dia botol? Kerana dia sudah sememangnya botol. Buat apa botol nak ingat dia botol? Buat apa botol nak ingat aku botol, aku botol, aku botol? Buat apa aku nak ingat aku botol? Sedangkan aku sememangnya botol. Buat apa kita nak ingat kepada Allah? Sedang yang ingat itu aku. Dan jangan lupa, yang lupa juga aku. Jadi dalam ilmu hakikat makrifat, tak ada istilah ingat, tak ada istilah lupa. Tak ada istilah beramal, tak ada istilah jahil, tak ada istilahnya alim. Tak ada istilah alim, tidak ada istilah jahil. Alim pun aku bagi, jahil pun aku bagi. Inilah dikatakan kullun min indillah. Buruk dan baik daripada Allah. Sesuai dengan rukun iman yang ke-6. Untung baik, untung buruk. Baik pun untung, buruk pun untung. Biar barang siapa memandang Tuhan ampunya baik, Tuhan ampunya untung. Tuhan ampunya yang mendatangkan ingatan, Tuhan ampunya yang mendatangkan kealpaan. Lupa. Jadi ingat pesan saya. Barang siapa masih mengingati Allah, tanda dia tak ingat. Tak ingat itulah sebenar-benar. Ada botol ingat dia kata dia botol? Jawab. Ada botol ingat dia kata dia botol? Tidak. Ada dengar dia kata dia botol? Ada. Cuba. Ada. Pekak kawak tu. Guru Riau letak dekat telinga kamu. Ada dia kata dia botol, dia botol. Dia tak perlu ingatkan dia tu botol kerana dia sememangnya botol. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah sekalian. Bunyi macam pelik, bunyi macam luar biasa. Tetapi inilah ilmu hakikat makrifat. Nak ingat apa? Kita tak boleh ingat kepada Allah. Jika Allah tak mendatangkan ingatan untuk ingat kepada dia, kita tak boleh lupa kepada Allah. Kerana yang lupa itu juga daripada siapa? Muslim-muslimat yang mati Allah, selamat jalan, selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kepada Tuan Guru Muda Yus yang sudi datang ya meraihkan ya. Begitu juga Jo jauh-jauh daripada semalam mani ya. Nanda Tuan Guru Riau, semoga pulangnya Nanda membawa ilmu kepada seluruh orang Riau. Ya, akhirnya doakan Nanda menjadi guru yang baik di hari-harimu. Amin. Nanda sebagai ustaz jangan saja mengajar ilmu fiqh. Ya, kerana fiqh itu kulitnya, makrifat itu isinya. Begitu juga Nanda selalu menemani siapa saja dia datang, dialah yang dulu. Ya, yang susah payah mencari kereta, mencari mobil. Ya, Nanda, selamat pulang ke kampung halaman. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.